KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir. Dan hari ini Mira akan menemani anda selama 1 jam untuk kita belajar subjek yang sangat disukai oleh ramai pelajar, iaitu subjek sejarah, di mana topiknya ialah tentang British yang menguasai negara kita. Menarik topik tu kan? Dan Amira rasa terutama sekali murid-murid tingkatan 4 pasti sangat familiar dengan topik ini. Tapi sebelum kita bercerita tentang topik, guru kita hari ini juga sangat special kerana beliau bukan sahaja mengajar sejarah, sebelum ni pun beliau merupakan seorang penari, pernah wakil universiti daripada waktu dahulu. Tapi macam biasa, memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ni, dan negara kita pun masih berada dalam PKP 3.0. Jadi suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua yang berada di rumah untuk kekal patuh kepada SOP. Jangan keluar kalau tak ada urusan yang penting. Jangan berada di tempat yang sesak. Dan yang paling penting sekali, sentiasalah menjaga higien ataupun kebersihan diri. Ingat, #lindung diri, lindung semua. Jadi apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita hari ini. Jadi ayo kita saksikan profil beliau. Itu dia Cikgu Nur Hayati. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cikgu apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat, insyaAllah. Okey Cikgu. Cikgu dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang, Cikgu? Ya, saya. Orang Pahang lagi? Ya, orang Pahang. Baik, dari Mat Kilau. Dari Mat Kilau, ya. Sesuai dengan subjek sejarah kita. Ya, betul. Kita berjuang. Ya, betul. Cikgu, hari ini kita nak belajar untuk tingkatan 4. Ya, di mana topiknya ialah 4.4. Ya, dalam tajuk 4.4 dan 4.5. Tapi nantilah tunggu dulu. Nantilah tunggu dulu kan. Nak tanya dulu Cikgu. Cikgu, untuk topik yang kita nak belajar hari ini, dalam kelas kita 1 jam ni, apa yang Cikgu nak fokuskan kepada murid-murid di rumah? Okey, so untuk 1 minit ini ya. 1 jam itu, Cikgu. 1 minit sekejap sangat tu. Okey, maaf. Untuk 1 jam ni, okay, apa yang kita nak fokus, sebab dalam tajuk ni kita nak bincang pasal era peralihan kuasa British, pentadbiran British. Jadi kita akan lihat macam mana daripada zaman pendudukan Jepun, kemudian British datang balik untuk mentadbir negara kita. Okey, jadi di situlah selain daripada kita bincang tanah Melayu, kita akan tengok dan mengenali apakah perubahan politik yang sedang berlaku di negeri Sarawak. So hari ini kita akan bincangkan di Sarawak. Wah, fokusnya di negeri Sarawak, Cikgu. Ya, fokusnya di Sarawak. Okey, kalau macam tu, sebelum kita mulakan kelas, macam biasa Cikgu, kita dah pakai pelitup muka. Jadi saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Walaupun kita masih lagi belum menangkan Cikgu, walaupun kita berada dalam studio, kita kena patuh juga kepada SOP. Baik Cikgu, tadi Cikgu kata topik kita hari ini lebih banyak berkisahkan dalam negeri Sarawak kan Cikgu? Ya, Sarawak. Topik ni juga ada ke soalan esei ataupun soalan objektif sahaja kalau dalam exam? Oh, kalau exam dia semualah objektif, ada, esei pun ada. So sama ada keluar daripada topik-topik yang kita akan bincangkan atau tidak, itu semua bukan kita tunggu waktu peperiksaan sebenar nanti. Oh, okey. Kalau macam tu, saya nak tahu juga pandangan pelajar tentang topik ni, susah ke, senang, best ke tak? Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu pandangan mereka. Okey. Hai, saya Zafran dari SMK Mat Kilau. Saya suka subjek sejarah kerana saya ingin mendalami tentang peperangan dan ahli politik, mengenali keturunan kerabat diraja dan mengetahui lebih mendalam lagi tentang kewujudan manusia pada zaman dahulu. Bagi saya, subjek sejarah adalah satu tangga kejayaan untuk saya mengenali dunia ini dengan lebih meluas. Terima kasih dan good luck for batch 04 SPM. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anas. Saya suka akan subjek pendidikan sejarah ini kerana ia dapat memupuk sifat patriotisme ataupun sifat nasionalisme, iaitu sifat cinta akan negara dalam diri saya. Dan harapan saya agar seluruh calon SPM 2021 batch 04 berjaya. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau.
Saya meminati subjek sejarah oleh kerana saya ingin mengenali asal-usul negara yang saya cintai. Dengan ini, ianya akan menambahkan lagi sifat patriotisme di dalam diri saya. Selain itu, saya juga ingin mendalami tentang peperangan yang telah membawa kemerdekaan kepada negara dan diri kita sekarang. Baik, itu dia pendapat murid-murid kita. Rata-ratanya sangat suka subjek ni. Ada yang kata lepas belajar nanti ni insya-Allah mereka akan dapat lebih banyak info dan juga faham. Tapi di studio bukan hanya ada Mira sahaja, kita pun ada murid-murid cikgu sendiri. Yang tadi tu pendapat pun murid cikgu juga. Dan di Google Meet kita ada para pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Assalamualaikum. Hai semua. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar? Sihat? Semua sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Semua nampak sangat ceria. Pakai lengkap beruniform sekolah. Okey, boleh tak kalau kita nak minta... Okey, boleh tak kalau kita nak minta anda perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Kita persilakan murid yang pertama, adik Alin Sofia. Silakan. Assalamualaikum. Okey, jangan lupa untuk ambil mic. Tak dengar suara dia. Okey, jangan lupa untuk Assalamualaikum dan Okey. salam. Salam. Nama saya Alin Sofia binti Muhammad di SMK Mat Kilau. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada, ini pengawas pusat sumber tadi. Saya dah tanya dah. Kita ada Syed Zafran. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syed Zafran Safwan dari SMK Mat Kilau. Terima kasih. Seterusnya kita ada Anas Nuruddin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anas Nuruddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Okey, terima kasih. Yang keempat, kita ada Muhammad Hafiz. Silakan. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Okey, pengawas sekolah kita, cikgu. Okey, dan yang kelima Syazwana. Assalamualaikum dan salam Salam. sejahtera. Saya Muhammad Samsul Bahari, Mat Kilau. Okey, dan yang terakhir sekali Marsha Awati. Okey, Marsha. Assalamualaikum dan salam Salam. sejahtera. Nama saya Siti Marsha Awati binti Syekh Makmur daripada SMK Mat Kilau. Okey, terima kasih. Dan ada antara mereka ni cikgu, murid cikgu ni ada yang tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ya, betul. Okey, boleh tak angkat tangan sekejap tingkatan 4 yang mana? Nak tengok berapa orang tingkatan 4? Oh, seorang je. Dia je junior yang lain senior kan. Okey, tak apa. Terima kasih Dua orang, semua dua orang. murid-murid. Oh, 2 orang. Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Okey, kita dah berkenalan dengan semua murid-murid kita hari ini juga cikgu. Jadi, saya persilakan cikgu untuk mulakan kelas petang ni. Silakan. Okey, so selamat pagi. Selamat sejahtera ya. Okey, kita akan belajar sejarah. Jadi cikgu rasa pelajar-pelajar cikgu pun dah tak sabar sebenarnya nak belajar sejarah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sejarah. Jadi topik yang akan kita bincangkan ialah berkaitan dengan topik sejarah tingkatan 4 iaitu bab 4 era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, jadi tanpa melengah masa kita akan terus pergi pada topik pembelajaran dan cikgu harap pelajar-pelajar cikgu yang ada di luar sana dan juga yang berada di rumah telah pun bersedia dengan buku teks masing-masing. Okey, so sedikit tentang bab ini ialah apa yang kita akan belajar tentang bab 4 ni ialah era peralihan kuasa British, yang mana kalau sebelum ini dalam bab 3, okey, saya suka nak relatekan dengan bab yang sebelum ini sebab dalam bab 3 kita bincangkan tentang berkaitan dengan Perang Dunia. Kemudian daripada Perang Dunia datangnya Jepun ke negara kita dan zaman pemerintahan Jepun di negara kita ialah tamat pada 1945. Okey, bila kita balik pada tu, kemudiannya bila British nak datang balik ke negara kita, sebelum British datang berlaku kekosongan dari segi politik tersebut, maka kekosongan ini telah diambil oleh komunis lah, Parti Komunis Malaya,
dalam masa 14 hari kemudian seterusnya pentadbiran British datang melalui pentadbiran tentera. Jadi BMA lah di sini yang kita akan bincangkan. Cuma kalau kita lihat dalam bab yang akan kita bincangkan pada hari ini, bab 4 ni dia merangkumi ada 7 subtopik yang mana daripada era peralihan kuasa British melalui pentadbiran tentera British, kemudiannya pengenalan gagasan wawas Malayan Union yang mana tahun 1946. Saya suka sebut MU. Bila MU je pelajar cikgu akan sebut, cikgu Manchester United ke? Tak, Malayan Union 1946. Dan dalam 4.3, tetapi tajuk ini kita tak akan bincangkan sebab dah terlalu banyak dibincangkan. Untuk hari ini saya akan memfokus kepada 4.4 dan juga 4.5 iaitu berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Jadi sebenarnya mesti persoalannya Sarawak sebelum ini ditadbir oleh siapa? Apakah kuasa yang mentadbir? Bukan British ke yang mentadbir negara kita? So itu biasanya persoalan. Tetapi kalau kita ingatkan balik, pentadbiran British di Tanah Melayu. Kemudian Sabah Sarawak, Sabah ditadbir oleh SBUB dan Sarawak ditadbir oleh dinasti Brooke. Okey. So kalau kita lihat di sini, ini adalah paparan yang mana dalam paparan ini juga ada dipaparkan dalam buku teks sejarah tingkatan 4 yang mana pada September 1945 yang mana pada waktu itu pemerintahan tentera telah dilaksanakan di negara kita sebab nak mengambil balik maksudnya memulihkan kembali keadaan kekacauan yang telah pun kerosakan yang telah pun dilakukan oleh komunis di negara kita. Kemudian pentadbiran ketenteraan ini juga selain di Tanah Melayu, BMA ini telah dilaksanakan di Sarawak dan juga di Sabah. Kemudiannya di Tanah Melayu 1946 era perluasan kuasa British ialah melalui pengenalan Malayan Union dan berlaku juga pada perubahan politik di Sarawak iaitu kita lihat Sarawak dan Sabah diserahkan kepada kerajaan British Julai 1946 dan kita akan fokus pada Sarawak. Jadi apakah objektif kita? Jadi pelajar-pelajar bila kita nak belajar kita ada objektif. Kita kena tahu apakah topik ini, apakah yang kita perlu capai dalam topik ini. Jadi dalam topik ini kita akan mesti murid-murid di luar sana dan juga murid-murid di Mat Kilau pastikan kita dapat memerihalkan penyerahan Sarawak oleh Brooke. Jadi maksudnya keluarga Brooke serahkan kepada siapa? Menjelaskan kepentingan berwaspada. Berwaspada dalam membuat sebarang tindakan. Kemudian dalam 4.5 yang mana 4.5 ini menerangkan tentang reaksi. Jadi bila sebut reaksi, bermakna reaksi ini boleh datang secara positif dan juga negatif. Jadi bila penyerahan Sarawak itu, dah tentulah kita akan bincangkan nanti ada yang menentang dan ada yang menyokong. Sebagaimana Malayan Union ditentang dan juga ada kumpulan yang menyokong Malayan Union. So kita terus kepada, ini adalah gambaran apa yang kita nak belajar. Kalau kita lihat pada September 1945, penyerahan oleh Sarawak kepada kerajaan British yang mana seperti yang saya sebutkan di awal tadi, selepas Perang Dunia Kedua tamat, bila Perang Dunia Kedua, fasa Perang Dunia Kedua, jadi pelajar-pelajar mesti ingat Perang Dunia ini fasanya berlaku daripada 1939 hingga 1945 yang mana kita telah bincangkan dalam topik yang bab 3. Jadi apabila Perang Dunia tamat, jadi di Sarawak sekarang kita bincang ialah fokusnya ialah di negeri Sarawak. Jadi tentera Australia telah mendarat di Kuching dan memperkenalkan pentadbiran ketenteraan. Kenapa pentadbiran ketenteraan ini diperkenalkan? Kalau kita lihat, disebabkan oleh waktu itu, negara kita pun telah pun menghadapi ancaman komunis. Jadi pada tahun 1946 British memperkenalkan British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British di negeri Sarawak dan pada 1 Julai 1946 Vainer Brooke menyerahkan Sarawak. Itu ialah rentetan dan juga apa kita lihat ialah berkaitan penyerahan Sarawak oleh Vainer Brooke kepada kerajaan British. Jadi apakah faktor yang menyebabkan? Jadi faktor tu, yang inilah yang mesti murid-murid faham kan. Kenapa keluarga Brooke ataupun kalau kita lihat Sarawak ini di bawah pemerintahan dinasti Brooke yang mana Raja Putih pertama, Raja Brooke itu
James Brooke. Okey, James Brooke. Kemudian Charles Brooke. Okey, dan Charles Vyner Brooke. Jadi di sini kita lihat tadi Vyner Brooke yang menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Jadi apabila dia menyerahkan Sarawak kepada British, dah tentu ada faktor sebab mengapa Vyner Brooke ingin menyerahkan Sarawak. Okey, jadi ada 3 faktor. Kalau dalam buku teks ada 3 faktor yang mesti murid-murid faham. Okey, faktor yang pertama ialah dari segi masalah pewarisan tahta, yang mana Charles Vyner Brooke ini yang menggantikan Charles Brooke. Okey, jadi Charles Vyner Brooke ini merupakan Raja Putih yang ketiga. Okey, jadi beliau ni mentadbir antara tahun 1917 hingga 1946. Jadi Vyner Brooke ni dia tidak ada anak lelaki dan keadaan dia pada ketika itu uzur dan tua. Okey, jadi sakit tua. Walau bagaimanapun Vyner Brooke ni dia tidak mahu menyerahkan pentadbiran Sarawak ini kepada anak saudara dia yang sepatutnya kalau ikut dari segi pewarisan, jadi diserahkan kepada waris dia lah. Macam kalau kita tengok James Brooke menyerahkan kepada Charles Brooke, anak saudara dia juga. Okey, tapi di sini tidak berlaku. Okey, Anthony Brooke yang merupakan anak Bertram, jadi yang inilah beliau tidak ingin menyerahkan kepada anak saudara dia lah. Okey. So, faktor ataupun sebab yang kedua mengapa berlakunya penyerahan Sarawak ini kepada kerajaan British, ialah disebabkan oleh desakan kerajaan British itu sendiri. Okey, jadi kalau kita lihat semasa zaman pendudukan Jepun, maksudnya pada waktu itu Bertram dan Anthony ini dia telah mewujudkan kerajaan sementara. Okey, sewaktu pemerintahan Anthony dan Bertram ini, jadi kerajaan British pada waktu itu juga telah mula ataupun cuba untuk mendesak mereka untuk mendapatkan pentadbiran, tetapi ditolak. Okey, jadi kalau kita lihat desakan ini juga dilakukan oleh British kepada Vyner Brooke, dan kalau kita lihat akhirnya bila pejabat tanah jajahan mengutuskan surat kepada Vyner Brooke, jadi di situlah bermulanya dengan ada masalah dalaman yang dihadapi, maka ini yang membawa kepada persetujuan Vyner Brooke untuk menyerahkan Sarawak. Dan faktor ketiga dah tentulah disebabkan oleh masalah keuangan. Dengan keadaan yang mana kalau kita lihat Sarawak ni banyak berlaku kemusnahan seperti yang berlaku di Tanah Melayu, banyak perlu diperbaiki prasarananya. Jadi ini memakan kos dan ini yang tidak mampu dilakukan oleh Vyner Brooke menyebabkan akhirnya menyerahkan Sarawak kepada British. Okey. Mereka semua okey? Anak-anak cikgu okey? Semua okey? Okey. Kalau okey, teruskan cikgu. Okey, so kita teruskan balik. Okey, kemudian kalau kita lihat tadi. Okey, jadi kita dah dengar tadi. Okey, jadi saya nak pastikan adakah semua fokus pada pada perbincangan kita. Baru bincangkan faktor saja. Okey, jadi soalan ini cikgu berikan kepada pelajar-pelajar cikgu. Jadi cikgu adakah cikgu akan panggil Zafran. Okey, Zafran, cuba jawab Zafran. Okey, soalannya berbunyi pada 1 Julai 1946, Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Apakah faktor penyerahan Sarawak kepada British? Okey, faktor dua pilihan jawapan. Okey, faktor pertama ialah masalah, kedua ialah desakan kerajaan British, yang ketiga ialah perebutan kuasa pemerintahan, yang keempat ialah berdasarkan Perlembagaan 1941. Apa jawapannya Zafran? Yang mana silakan satu jawapan dia? Unmute mic tu. Apa dia? Jawapan dia, Zafran? Zafran dekatkan sikit mic dengan mulut. Okey, tak dengar lah pula. Okey, tak apa. Okey, bagi signal jari lah. A, B, C tu note 3 kan? Pilihan ketiga kan? Dan D. A, B, C, D. Yang mana satu? A, B, C, D. D, okey. Mana satu Zafran? Zafran. Saya dengar mulut dia macam bukan C. C, okey. So betul tak jawapan Zafran? 2 dan 3 itu desakan kerajaan British. Okey. Okey, jawapan dia A sebab tadi kita bincang. Okey, ingat faktor ni ada berapa? 3. Okey, Mira ada 3 faktor tadi. Jadi kata kita lihat masalah keuangan baru saja disebut tadi. Okey, desakan kerajaan British dah tentu, dan yang ketiga ialah masalah pewarisan tahta. Okey. So kita pergi pada ada soalan tak? Rasanya tidaklah ya. Kita lihat kepada
proses penyerahan Sarawak itu sendiri kepada kerajaan British. Okey, jadi bermula daripada Februari 1945. Jadi apa yang berlaku ialah, okey, pada waktu ini pejabat tanah jajahan telah mengutuskan surat kepada Wynebrook, okey, untuk meminta Wynebrook ni menyatakan tentang pendirian, sama ada setuju atau tak setuju dengan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, jadi disebabkan oleh desakan dan juga masalah-masalah yang berlaku, masalah dalaman yang dihadapi oleh Wynebrook itu, maka keputusannya ialah pada 24 Oktober 1945. Okey, Wynebrook telah mengambil keputusan bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Menyerahkan Sarawak kepada British, dan pada waktu itu apa yang dilakukan? Langkah seterusnya ialah Wynebrook telah menghantar setiausaha peribadinya iaitu Gerard T. McBrien, jadi untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Sebab kalau kita ingatkan kembali, recall balik, sewaktu kamu belajar tentang Sarawak, pentadbiran Sarawak sewaktu tingkatan 3, Brooke ini dia telah melibatkan pemerintah tempatan, ketua-ketua tempatan ini dalam pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Okey? Jadi di sini kalau kita lihat akhirnya hasil daripada persetujuan ataupun perbincangan yang dilakukan oleh Gerard T. McBrien ini, Gerard telah kembali ke England, pulang ke England dengan dokumen yang telah pun ditandatangani oleh ketua tempatan. Jadi kalau kat sini kita lihat macam seolah-olah berlaku persetujuan. Tetapi sebenarnya apa yang kalau nanti kita akan bincangkan ialah sebenarnya langkah ataupun cara yang dilakukan oleh Gerard ini sebenarnya dia melakukan desakan, sogokan, ugutan. Dah tentulah ketua tempatan ini terpaksa bersetuju. Cara kotor lah cikgu. Ya, maksudnya itu yang memang kita belajar ialah taktik-taktik yang dilakukan oleh British untuk mendapatkan sesuatu kawasan atau tanah jajahan. Jadi, dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh ketua tempatan itu, dokumen itu telah dibawa ke England, tetapi persetujuan ini tidak dimaklumkan kepada penduduk Sarawak. Jadi tanpa pengetahuan bahawa Sarawak itu akan diserahkan kepada kerajaan British. Inilah nanti akan mencetuskan kepada reaksi penduduk yang akan kita bincangkan dalam tajuk seterusnya. Kemudian kalau kita lihat kerajaan British. Jadi dengan dokumen tersebut, langkah yang seterusnya dilakukan ialah kerajaan British dia telah mengarahkan Wynebrook ini, yang mana tadi Wynebrook telah menghantar setiausaha sulit dia. Jadi Wynebrook telah diarahkan oleh kerajaan British supaya mendapatkan kelulusan majlis negeri. Jadi kalau kita lihat dalam sistem atau struktur pemerintahan kerajaan British, jadi Raja Putih ialah pemerintah tertinggi Sarawak. Kemudian Raja Putih ini dibantu bersama-sama ialah adanya majlis tertinggi dan majlis negeri. Dan di bawah itu barulah pentadbiran sehinggalah peringkat paling bawah iaitu peringkat kampung. Pada peringkat kampung paling bawah tu. Paling bawah peringkat itu kampung. kita nak tahu lepas tu apa jadi. Peringkat kampung tu bagi lulus ke tak kan? Jadi kalau kita lihat di situlah kan. Tapi penduduklah yang penting, rakyat yang tidak tu. Betul. Jadi kita nak tahu macam mana reaksi rakyat pula, rakyat Sarawak. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali kita teruskan cikgu dengan proses penyerahan Sarawak kepada British. Silakan cikgu. Terima kasih Mira. Jadi kita tadi dah berhenti tentang bagaimana maksudnya Wynebrook ini telah pun diminta untuk mendapatkan persetujuan daripada majlis tertinggi. Jadi di situlah kalau kita lihat proses seterusnya dalam paparan ini seperti dipaparkan pada 2 Mei 1946, yang mana 2 ahli parlimen British telah dihantar dan mereka telah sampai ke Kuching waktu itu untuk mendapatkan tinjauan, melihat tinjauan tentang persetujuan rakyat berkaitan dengan penyerahan Sarawak itu. Dan akhirnya kalau kita lihat keputusan daripada kita kata referendum atau pungutan suara yang dilakukan, didapati bahawa keputusan golongan pro penyerahan telah menang. Pro tu maksudnya golongan yang bersetuju. Pro. Jadi perkataan pro ni kena perhatikanlah. Kadang-kadang digunakan anti. Anti ni kita tak suka. Maksudnya menentang dan menolak. Jadi kumpulan pro penyerahan Sarawak telah bersetuju sebagai
majoriti. Jadi akhirnya dengan keputusan ini maka berlakulah proses dan akhirnya pada 1 Julai 1946 Sarawak yang sebelum itu berada sebagai status tanah bukan jajahan tanah ataupun negeri naungan British telah pun diambil alih oleh kerajaan British itu sendiri. Jadi hari penyerahan Sarawak telah diisytiharkan di Kuching, Sarawak. So itulah prosesnya. Jadi ini adalah 2 individu yang mana disebut tadi, 2 ahli parlimen British yang telah datang ke Kuching untuk mendapatkan pungutan suara tersebut. Dan jadi apa yang didapati daripada laporan yang diserahkan, tinjauan yang dilakukan oleh Gammons dan juga kalau kita lihat Rhys William ini, yang pertama ialah sebahagian besar peribumi Sarawak menentang. Jadi kita lihat sebahagian besar penduduk Sarawak ni sebenarnya menentang. Sebab kalau kita lihat tadi keputusan yang dilakukan oleh Warner Brooke ini sebenarnya tidak pun maksudnya tidak dimaklumkan kepada rakyat. Orang Cina Sarawak waktu itu menyokong penyerahan Sarawak dan juga ada sebahagian juga penduduk ni dia langsung tak tahu apa yang dimaksudkan dengan penyerahan Sarawak. Dia tak faham maksud penyerahan Sarawak itu sendiri. Jadi di sinilah yang hasil keputusan itu yang mana telah pun dikemukakan kepada Parlimen British lah. So kita akan teruskan dengan soalan yang ni, uji minda kita. Apakah peranan Gammons dalam peristiwa penyerahan Sarawak? Jadi cikgu minta Hafiz. Sila jawab Hafiz. Apa peranan Gammons? Afi, jangan lupa untuk ambil mic tu. Dah dengar suara. Lupa pula ambil mic. Peranan Gammons dalam penyerahan Sarawak ialah beliau telah dihantar oleh kerajaan British ke Sarawak bagi membuat tinjauan berkaitan penyerahan Sarawak. Berdasarkan laporan Gammons berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak yang ke Majlis Negeri untuk diundi. Terima kasih. So tepatlah jawapan tadi, peranan. Tapi soalan ni rujuk pada peranan. Jadi apa yang dihurai itu adalah lebih lagi lah. Jadi kalau kita lihat Gammons ni, seperti yang tadi dihantar untuk mendapatkan tinjauan. Kita pergi kepada reaksi. So dalam 4 poin 4 kita dah settle. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi masyarakat ataupun penduduk Sarawak tentang penyerahan Sarawak. Jadi bila sebut reaksi ini, of course ada yang menyokong dan ada yang menentang. Sebab reaksi ini dia akan bawa kepada pro and con. Jadi golongan-golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini, yang mana ketuanya adapun kita lihat gerakan ini diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Manakala bagi golongan-golongan atau kumpulan yang menentang kepada yang menyokong kepada penyerahan Sarawak, golongan yang menyokong ini diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Jadi kita akan lihatlah apa yang menyebabkan mereka ini menyokong dan juga yang menentang. Jadi siapa? Baru sebut tadi kan. So kita pergi dulu sebelum kita terangkan. Kita pergi pada soalan. Jadi cikgu akan minta Alin. Alin cuba jawab soalan ini. Penyerahan Sarawak telah menimbulkan pelbagai reaksi penduduk tempatan. Siapakah tokoh yang memimpin penduduk tempatan? Keyword dia ialah menentang penyerahan Sarawak. Jadi lihat. A ialah Bujang Suntong, B ialah Awang Ramli, C ialah Pergerakan Pemuda Melayu dan Datuk Patinggi D ialah Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Apa jawapan dia, Alin? Unmute mic dulu, Alin. Unmute. Saya nak jawab ni. Mana-mana cikgu. Baik. Alin, silakan. Alright. D. D itu Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Betul tak? Yang lain-lain setuju tak dengan jawapan? Saya setuju. Setuju. Baru dia sebut tadi. Tepat sekali. Tapi Bujang Suntong dan Awang Ramli ni kita lihat ini mereka ni merupakan individu-individu yang juga terlibat dalam penentangan dalam gerakan Rukun 13. Nanti kita akan bincangkan
So, apakah faktor yang menyebabkan penentangan ini? Okey, jadi kita lihat faktor-faktor penentangan ini. Okey, yang pertama ialah tindakan Wynebroek tadi yang melanggar kepada Perlembagaan 1941. Yang mana dalam prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 ini, okey, yang mana pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Okey. Wynebroek ini, tindakan yang dilakukan itu sebenarnya menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri sebagaimana yang telah pun dijanjikan. Okey, kemudian faktor kedua, Wynebroek ini dianggap sebagai mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okey, jadi Charles Brooke, okey, jadi kita lihat kat sini sebab pemerintahan Sarawak ialah pemerintahan raja. Okey, yang mana kalau kita lihat tadi Charles Wynebroek ini tidak ingin melantik anak saudara dia tadi. Okey, sebab salah satu sebab kenapa penyerahan tu ialah Wynebroek tadi kan, masalah pewarisan tahta. Jadi keputusan Wynebroek yang dibuat tanpa berbincang dengan Raja Muda Sarawak iaitu Anthony Brooke dan Tuan Muda Sarawak. Sebab apa yang dilakukan kita dah bincangkan, dihantar Gerard T. McBrien, setiausaha dia, dan apabila keputusan dibuat, okey, keputusan dan dokumen itu telah dihantar ke Pejabat Tanah Jajahan tanpa pengetahuan penduduk Sarawak dan even tidak ada pun langsung perbincangan dengan Raja Sarawak, Raja Muda Sarawak dan juga Tuan Muda Sarawak. Okey? Dan faktor yang ketiga. Jadi tiga faktor. Okey, jadi tiga faktor Gerard T. McBrien. Okey, yang mana individu yang telah dihantar oleh Wynebroek, okey, sebagai seorang setiausaha sulit dia, okey, untuk mendapatkan tanda tangan ketua-ketua tempatan. Jadi dia berjaya. Jadi hasil daripada yang dilakukan, maksud keputusan berjayanya Gerard ini mendapatkan persetujuan ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, okey, tekanan kepada ketua tempatan, okey, desak, okey, push, okey, supaya menerima dan bersetuju dengan penyerahan Sarawak, pujukan dan juga sogokkan. Okey, ini ialah maksudnya faktor ketiga ialah tentang gerakan ataupun tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Gerard T. McBrien yang merupakan setiausaha sulit Wynebroek. Okey. Soalan lagi. Okey, saya rasa mudah kalau you all semua perhatikan tadi dan dengar dengan teliti penerangan oleh cikgu. Okey, yang ini kita dah panggil. Okey, kita panggil Wana pula. Syazwana. Okey, Wana, boleh jawabkan siapakah Gerard T. McBrien ini? Okey. Gerard T. McBrien ialah setiausaha peribadi Wynebroek. Okey, so ada dua soalan kat sini. Siapa dan apa peranan beliau? Jadi beliau ditugaskan Beliau ditugaskan untuk mendapatkan persetujuan daripada Ketua Tempatan Sarawak tentang penyerahan Sarawak. Ya, okey. Terima kasih Wana. Okey, memang tepatlah. Wow. Okey, jadi sebab kita baru je bincang, okey, jadi saya pun berkali-kali mengulang bahawa siapakah Gerard T. McBrien itu. Okey, jadi sebagai seorang setiausaha sulit dan akhirnya dia berjayalah melaksanakan hasrat Wynebroek tadi melalui kaedah-kaedah yang saya telah sebutkan tadi ya. Okey. Jadi kita pergi pada teknik untuk menjawab soalan esei. Jadi di sini cikgu berikan contoh soalan tentang tajuk kita tadi, soalan kita perbincangan tentang faktor penentangan penduduk tempatan. Jadi soalan jelaskan, okey, untuk kita menjawab soalan esei yang baik, jadi kita mesti ada, pertama ialah kita memahami apakah itu kata tugas. Jadi kata tugas ini, okey, dia ada banyaklah. Mengapakah, kalau di sini kalau kita lihat, okey, soalan ialah jelaskan faktor. Ada berapa faktor tadi? Ada tiga faktor. Okey, jelaskan faktor. Okey, jadi jawapan mestilah wajib dalam esei. Okey, penggunaan tanda wacana antara satu ayat, okey, sebagai kalau kita lihat dari segi tata bahasa, dan mestilah kita menjawab untuk mematuhi keperluan ataupun peruntukan markah 6 markah tadi. Jadi di sini kalau soalan jelaskan, maka untuk menjelaskan kita mesti berikan fakta dan juga huraian. Okey, jelaskan di situ maksudnya kita memberikan penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. So, apa faktor? Jelaskan faktor. Okay, jadi saya nak at least faktor dan juga huraian, ambil satu faktor. Jadi siapa yang nak terangkan? Okay, ambil satu faktor dahulu. Faktor yang pertama.
Okey, jadi saya rasa yang kita tak panggil Okey. Alin. Ada yang volunteer tadi nak jawab tu. Saya Ada. macam nampak ada angkat tangan tu. Anas rasanya tadi. Anas. Okey, Anas. Oh, giling Zan. Bukan dia. Anas Dia tak nak. Okey. Zafran. Zafran, sila. Zafran, on mic dulu Zafran. Okey. Okey, Zafran. Okey. Apa Saya tak faktor ready. pertama? Oh, tak ready. Zafran tak ready. Okey, kita minta siapa volunteer? Girls lah. Girls power. Okey. Di girls power ni mesti Girls boleh. power. Okey. Ada yang ready? Kalau tak ada saya Alright, jawab. Ada. yang angkat tangan. Okey, terima kasih. Terbaik. Syazwana. Faktor yang pertama ialah tindakan Rainer Brok bertentangan dengan prinsip perlembagaan 1941 yang menyatakan bahawa pemerintahan sendiri harus diberikan kepada rakyat Sarawak. Seterusnya, Rainer Brok mengetepikan surat wasiat Charles Brok. Kita stop kat situ. Rainer Brok membuat keputusan. Okey, kita stop dulu kat situ. Sebab saya minta satu faktor saja. Okey. Jadi Saja cemerlang ni cikgu bagi lebih. Dia nak jawab semua. Tapi saya kata satu faktor sahaja. Okey, kalau soalan 6 markah, kalau kita belajar kat sini memang ada 3 faktor. Jadi maksudnya kena fakta dan huraian. Jadi kalau kita lihat tadi, saya minta supaya jelaskan satu faktor. Okey, jadi di sini, faktor pertama. Bagus kita mulakan dengan faktor pertama. Okey, faktor pertama, jadi kita boleh guna faktor penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak ialah, boleh jawab cara macam tu, ataupun kita gunakan mulakan ayat faktor pertama. Jadi faktor pertama yang perenggan saya buat dalam perenggan pertama, faktor pertama dan huraian untuk faktor pertama. Okey, so kalau kita lihat di sini markah dia, dari segi tindakan itu ialah fakta. Okey, kemudian huraian dia ialah prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941. Kemudian ada lagi huraian dalam tajuk ataupun fakta ini. Jadi pada perenggan ini dah ada 3 markah. Okey, kemudian pergi pada, kita boleh teruskan ayat faktor kedua pula ialah, ataupun dalam jawapan saya ini saya tulis seterusnya. Jadi pergi pada faktor yang kedua. Okey, mengetepikan surat wasiat Charles Brok. Okey, jadi membuat keputusan tanpa berbincang dengan Tuan Muda. Jadi dan seterusnya lah. Jadi di sini cikgu hanya menghuraikan 2 daripada 3 faktor yang kita dah bincangkan. Tetapi daripada jawapan ini telah pun dapat mencapai 6 markah. Okey cikgu, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Soalan saya, kalau kita tak tulis faktor pertama tu, kita hanya buat point sahaja, boleh ke tak boleh? Tapi cikgu jangan jawab dulu. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Cikgu tadi sebelum berhenti berehat, saya tanya cikgu dulu satu soalan tadi tu. Boleh ke kalau esei kita tak jawab dalam faktor pertama, kita terus buat bullet point ataupun nombor 1? Okey, jadi nama pun untuk menjawab soalan tu terus ya. Soalan adalah dalam berbentuk esei. Jadi dah tentu point bukan esei. Jadi mesti pegang pada esei. Jawapan wajib dijawab dalam bentuk esei, mempunyai ayat yang lengkap. Maksudnya ada subjek dan predikat dia. So, jadi jawapan saya rasa sudah dapat difahami ya. Tidak dibenarkan ataupun kalau boleh tidaklah, sebabnya nanti kalau dalam bentuk poin mungkin akan ada pengurangan pada markah, didenda ya. Okey, so kita teruskan kepada bentuk penentangan. Jadi yang menentang ni ada 7 cara bentuk penentangan, golongan yang menentang ni. Okey, jadi kat sini kalau kita lihat dalam paparan ini saya tunjukkan ialah 7 cara yang mana saya tak mungkin akan terangkan kesemuanya sebab kita akan pergi pada topik ataupun kita bincangkan soalan. Okey, tapi kalau kita lihat cara-cara penentangan ini ialah pertama ialah dengan melakukan persidangan. Okey, kemudian dengan adanya demonstrasi yang dilakukan. Okey, meletak jawatan. Jadi siapa yang meletak jawatan ni? Maksudnya pada kaki tangan awam, okey, di Sarawak. Okey, kemudian bantahan golongan wanita. Tadi kita sebut wanita power kan, golongan kita ni bukan sahaja, maksudnya wanita ni bukan sahaja hanya di dapur sahaja, tetapi peranan dalam mendapatkan kemerdekaan, memperjuangkan tentang hak negara kita ini juga wanita memainkan peranan yang sangat besar. Okey, kemudiannya penggunaan akhbar dalam menyalurkan cerita-cerita dan juga perkara-perkara yang sedang berlaku di negara. Jadi
dan kalau kita lihat di sini ada 7 tadi. Jadi saya terus pergikan kepada penentangan yang mana dilakukan oleh penduduk melalui tunjuk perasaan. Jadi saya pergi maksudnya langkah kedua lah. Kalau kita lihat ada 7. Jadi soalan SPM biasanya biasanya 8 markah sahaja. Jadi 8 lah maksimum. Tapi saya tak kata tak boleh ada 10 markah. Jadi maksudnya kalau 8 markah ni mengikut kalau persediaan kita, tak mungkinlah kita nak menghuraikan ke 7-7, membazir masa. So, ini untuk menjawab yang baik, at least kita kuasai 3 faktor daripada 7 tadi dan kita huraikan. Dan kalau ada soalan kebat di situ, maksud kita kena pastikan adanya contoh dan kita boleh membuatkan inference ataupun penegasan. Yang kita lihat. Jadi ini ialah tunjuk perasaan yang telah dilakukan oleh penduduk tentang maksudnya tindakan untuk penyerahan Sarawak itu tidak menunjukkan bahawa mereka tidak bersetuju dengan penyerahan Sarawak. Kemudian kalau kita lihat yang gerakan untuk meletak jawatan beramai-ramai ini telah memberikan kesan sebab kalau kita lihat kenapa kerajaan British mengeluarkan pekeliling nombor 9 ini, sebab pada waktu itu mereka sedar bahawa antara golongan yang menentang kepada penyerahan Sarawak ini adalah golongan kaki tangan kerajaan yang terdiri pada guru, peguam, doktor. Jadi mereka ini maksudnya untuk mengawal gerakan daripada golongan kaki tangan kerajaan ataupun pekerja perkhidmatan awam ini. Jadi pekeliling telah diperkenalkan. Jadi kesan daripada pengenalan pekeliling nombor 9 ini, maka apa yang berlaku seterusnya ialah tindakan 409 orang kaki tangan kerajaan Sarawak ketika itu meletakkan jawatan. Bukan sahaja kaki tangan kerajaan, tetapi pelajar-pelajar juga menunjukkan penentangan mereka terhadap kerajaan British dengan pengenalan pekeliling ini, yang mana 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak telah menamatkan pengajian mereka sebagai tanda bantahan terhadap pengenalan pekeliling ini. Jadi kalau kita lihat juga, 4 dah. Tadi saya sebut pasal wanita. Jadi wanita di sini, mungkinlah kalau kita lihat di sini antara tokoh-tokoh wanita, iaitu Cikgu Lily, yang mana mereka juga bersama-sama dengan maksudnya persatuan atau golongan anti penyerahan ini, mereka sama-sama dalam tunjuk perasaan dan sebagainya. Mereka ini sendiri sebagai contoh, Cikgu Lily sendiri dia pergi dari rumah ke rumah, rumah panjang, untuk menyerangkan tentang tindakan British ini atau tindakan Vanderbilt menyerahkan Sarawak ini. Jadi sebagai menaikkan semangat kepada penduduk tentang inilah maksudnya bagaimana Vanderbilt itu sebenarnya telah melanggar hak yang mana telah dijanjikan kepada mereka. Seterusnya, ini ialah penentangan yang menggunakan akhbar, yang mana tadi saya sebut, menuliskan surat-surat bantahan, tapi saya tak nak fokus kat sini. Kumpulan rukun 13. Jadi cara penentangan inilah, kalau kita lihat rukun 13 ini, yang mana golongan ini, rukun 13 adalah disertai oleh golongan-golongan pelajar, golongan-golongan muda yang menyertainya. Jadi rukun 13 ini adalah satu pertubuhan yang ditubuhkan khusus untuk yang mana mereka ini mensasarkan untuk menghapuskan pegawai-pegawai British. Dan berdasarkan daripada rukun 13 ini, kalau kita lihat ini adalah tokoh-tokoh. Tadi ada soalan dan soalan objektif, ada sebut pasal Awal Ramli, Bujang Sunton dan Mursyidi Siddiq. Jadi mereka ini ialah ahli rukun 13 dan antara tokoh ataupun pejuang lah kita kata yang terkenal dalam rukun 13 yang saya rasa mungkin pelajar tahu dan mungkin juga sebenarnya pelajar pernah lihat cerita tentang tokoh ini, iaitu Rosely Dobbie. Rosely Dobbie ni dia matilah, telah dihukum mati oleh British disebabkan oleh tindakan beliau membunuh Duncan Stewart. Jadi inilah ini kita panggil pembunuhan Duncan Stewart ini dipanggil sebagai peristiwa sungkit berdarah. Jadi kalau kita lihat waktu untuk kemerdekaan, biasanya kan cerita-cerita pasal tokoh-tokoh pemimpin, golongan-golongan yang telah menentang penjajah ini. Rosely Dobbie bukanlah satu nama yang asing. Walaupun kalau kita lihat perjuangan pada waktu itu, penentangan-penentangan yang dilakukan itu tidak berjaya, tetapi sebenarnya dengan penentangan ataupun usaha yang dilakukan oleh golongan anti penyerahan ini telah menaikkan kesedaran nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Sarawak terutamanya. Dan di sini kalau kita lihat faktor,
golongan yang menyokong ni, mereka menyokong ada 3 sebab kenapa mereka menyokong. Okey, jadi mereka menyokong ini kerana ingin memajukan negeri. Okey, memajukan penduduk tempatan sebab mereka rasa dengan penyerahan kepada kerajaan Sarawak ini kepada kerajaan British, maka penduduk juga akan maju dalam bidang ekonomi dan sosial dan akhirnya memberi peluang pada penduduk untuk menyertai perkhidmatan awam. Okey, tapi saya rasa lebih baik dalam fokus kita ialah tentang menjawab soalan esei. Jadi di sini saya sediakan satu lagi contoh soalan yang mana soalan ini ialah soalan kebat. Sebab dalam SPM, sekarang ni kira bertuahlah pelajar-pelajar sebab ada soalan-soalan kebat yang mana kebat ini pelajar boleh memberikan jawapan sama ada dalam aspek fakta ataupun secara yang kita kata yang logik. Okey, cikgu, cikgu. Anas Nuruddin angkat tangan. Dia nak tanya soalan rasanya tu. Nak tanya soalan ke nak menjawab soalan? Silakan. Cikgu, saya nak tanya tentang mengadakan persidangan tu. Di manakah persidangan itu dilakukan? Persidangan itulah di Sibu, di Kuching, maksudnya di bandar-bandar besar. Persidangan itu dilakukan melibatkan persatuan-persatuan yang ada di Sarawak. Jadi untuk apa persidangan itu tujuan dia ialah untuk memastikan bahawa mereka nak pada setiap 1 April mereka akan pergi untuk membuat demonstrasi. Jadi mereka bincangkan dalam persatuan-persatuan, maksudnya melalui persidangan tersebut. Baik, Pasu Muhammad Hafiz pun ada nak tanya soalan juga dekat cikgu. Silakan Hafiz. Jangan lupa unmute. Hafiz dia selalu excited nak tanya soalan. Sila, tak apa, boleh. Soalan dia saya nak tanya apakah kesan bantahan golongan wanita tadi? Kesan bantahan golongan wanita. Jadi kalau bantahan ni maksudnya peranan menunjukkan bahawa peranan untuk menentang penjajahan British ini ataupun pendudukan British dalam politik di Sarawak ini bukan hanya terletak pada tangan lelaki sahaja, tetapi wanita juga memberikan peranan mereka. Jadi maksudnya ini telah mengukuhkan, menunjukkan bahawa rakyat Sarawak telah bersatu padu tanpa mengira latar belakang untuk menentang British. So kita pergi pada soalan inilah ya. Jadi soalan ini ialah cadangkan persiapan yang akan anda lakukan untuk mempertahankan negara kita dari sebarang bentuk penjajahan. Jadi bila cadangkan, jadi ini ialah soalan fakta yang mana meminta awak memberi fakta, huraian contoh dan juga jadi dalam kebat dia mesti ada inference. Sama ada mesti atau tidak itu bukanlah itu, tapi kita sebagai persediaan pada calon biasakan dengan membuat penegasan pada fakta. Siapa ada yang cuba jawab? Tak apa, saya rasa di sini saya teruskan kepada saya nak menekankan kepada di manakah fakta, huraian dan contohnya. Saya telah sediakan di sini ialah contoh sahaja. Ini sekadar contoh. Sebenarnya ada banyak lagi jawapan yang boleh diterima sebab kebat. Jadi cadangkan, jadi cadangan pertama. Maksudnya dah tentulah dalam mana-mana kalau kita lihat nak majukan negara ke, mengukuhkan kedaulatan ke ataupun mempertahankan kedaulatan, resepi yang paling penting dalam sebuah negara yang masyarakat majmuk ialah perpaduan kaum. Yang ini ialah fakta pertama. Jadi tadi kalau kita lihat dalam perenggan, saya sediakan perenggan untuk fakta satu perenggan. Fakta iaitu pertama dekat sini, fakta dia ialah mengukuhkan perpaduan kaum. Itu fakta. Bagaimana kita nak mengukuhkan perpaduan kaum? Jadi saya menghuraikan apakah itu kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Sebab ini soalan bukan hanya merujuk pada Sarawak tetapi secara umum. Malaysia yang mempunyai penduduk berbilang kaum, ada fakta, ada huraian dia. Berbilang kaum tu kaum apa? Contoh, jadi dah dapat satu lagi markah, Melayu, Cina dan India. Jadi kaum-kaum ini apa lagi? Mengamalkan hidup yang berbeza. So dapat satu markah. Jadi bila masyarakat yang berbeza, latar belakang yang berbeza, mereka perlu mengamalkan sikap toleransi. Sebab kita nak pergi pada fakta tadi, nak mengukuhkan perpaduan, maka melalui toleransi dan juga menghormati antara satu sama lain. Jadi perbezaannya untuk soalan yang pertama yang saya terangkan tadi dengan soalan ini kebat ialah adanya inference ataupun kita kata ayat rumusan bagi fakta yang pertama. Jadi kita gunakan kesannya, impaknya, hasilnya. Itulah sebenarnya juga sebagai ayat
huraian juga. Tetapi kalau dalam SPM, kalau soalan itu sebagai contohnya ditanda sebagai rubrik, jadi kalau tidak ada ayat inference, dia akan dapat aras rendah. Tapi sekiranya ada rubrik, jadi kita bersedia, pelajar mesti bersedia. Inilah contohnya, kesannya keharmonian masyarakat terpelihara, keamanan negara terjamin. Ya, dan saya yakin yang di bawah pun tetap menggunakan konsep yang sama juga kan cikgu. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini selama 1 jam. Terima kasih kepada murid-murid di Google Meet dan juga anda di rumah yang menonton sehingga ke hujung rancangan. Ingatlah, mereka yang tidak mempelajari sejarah akan menjadi bangsa yang akan mengulangi semula kesilapan yang lalu. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Road to Success SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Bye semua. Dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ramlan bin Tonga, bapa kepada Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Harapan saya semoga anak saya dapat keputusan yang cemerlang dalam keputusan SPM bagi tahun ini dan mendapat kejayaan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti yang diceburinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hamadi bin Abu Bakar, ayah kepada Nur Aliyana Suhada, Talima di Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Besarlah harapan kami agar anak-anak kami dapat mencapai kejayaan yang cemerlang pada SPM 2021 nanti. InsyaAllah juga saya sebagai pengurusi PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau, besarlah harapan kami dengan harapan murid-murid di Sekolah Menengah Mat Kilau akan berjaya di masa hadapan dengan hasil usaha kerja keras guru-guru dan juga warga Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Sekian, terima kasih.